Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Datuk Speaker. Saya mulakan dengan satu soalan. Adakah pemimpin sebenarnya faham mengenai kegelisahan dan kebimbangan rakyat? Tapi lebih tepat, bagaimana sebenarnya kerajaan dapat meningkatkan mutu perkhidmatan kepada anak muda demi masa depan negara melalui rancangan 5 tahun ini? Jadi kalau kita lihat pun, saya nak bandingkan dengan beberapa persoalan lagi. Sebagai contoh, adakah retorik keluarga Malaysia akan mencapai matlamat apabila pendekatan yang diambil itu masih berteraskan kaum? Kerana kita sedar, polemik agama dan kaum itu hanya memberikan keuntungan kepada segelintir kelompok, manakala perkhidmatan kepada rakyat kebanyakan akan terus merudum. Yang kaya bertambah kaya. Golongan sederhana sebahagiannya jatuh miskin, manakala miskin kekal papa ke dana. Ataupun persoalan seperti tindakan kerajaan yang membelanjakan 38.5 juta ringgit untuk ubah suai kediaman rasmi Perdana Menteri akan menambah mutu perkhidmatan kepada rakyat. Saya terasa tidak, Datuk Speaker pun tahu tidaknya. Tapi jika dibandingkan pula, ianya seperti satu penghinaan kepada penjawat awam. Lebih daripada 800,000 orang yang membuat sumbangan solidariti untuk melawan COVID-19 yang menyumbang 30 juta ringgit ke akaun amanah bencana. Walau apa pun yang ada pada hari ini, kita tahu bukanlah yang terbaik. Malah mungkin tiada segan silu untuk ambil kesempatan. Malangnya kita seperti tiada pilihan, terpaksa berkorban dan telan sahaja demi kelangsungan dan dengan sedikit harapan agar masa depan akan berlaku perubahan. Jadi hari ini saya kemukakan 3 perkara berkaitan pendidikan tinggi, pekerjaan dan juga rumah yang boleh diperbaiki pelaksanaannya dengan mudah kalau kita ada political will yang seterusnya bakal memberi kesan berganda kepada rakyat. Sebab kelompongan ini jika tidak diatasi akan terus merugikan rancangan masa depan negara, memangsakan anak muda dan paling teruk, rakyat juga terpaksa tanggung beban dan bakal dipersalahkan. Contoh pertama adalah TVET. Laporan Ketua Audit Negara sebut bahawa pencapaian output TVET ini tidak mencapai sasaran RMK 11. Malah jumlah ambilan pelajar pada tahun 2016 adalah sebanyak 139,699, jatuh turun kepada tidak lebih daripada 100,000, iaitu 99,589 pada tahun 2020, menunjukkan tren penurunan sebanyak 28.7%. Mungkin masalah itu berlaku di TVET itu sendiri. Banyak komplain yang saya dengar daripada ahli-ahli parlimen mengenai peruntukan yang tidak dapat. Tapi juga seharusnya kita lihat bahawa ianya bermula daripada kadar kemasukan itu sendiri. Jadi saya merasakan kita perlu tingkatkan pendedahan mengenai kerjaya. Bukan sahaja soal TVET, tetapi juga peluang-peluang pendidikan, cabang-cabang kerjaya itu di awal bangku persekolahan lagi. Jawapan seperti standardnya kita dah ada perkhidmatan kaunseling di sekolah. Bila tamat persekolahan akan ada kaunselor. Itu sebenarnya tidak cukup buat ketika ini. Kita perlu ada jambatan yang lebih kukuh menghubungkan alam persekolahan dan juga alam pendidikan yang selanjutnya. Maka saya ingin kemukakan kepada Kementerian Pendidikan, Kementerian Pendidikan Tinggi, Kementerian Sumber Manusia, rangkumkan sekali pemegang-pemegang taruh, mereka pemain-pemain industri untuk merangka satu inisiatif yang lebih khusus, program pendedahan kerjaya kepada anak-anak serta ibu bapa
Sebab ibu bapa ni kadang-kadang memberi pengaruh yang terlalu luas kepada anak-anak, sedangkan suasana ekonomi itu telah berubah. Seterusnya, kita tahu bahawa perkara ini... Boleh speaker? Nanti tambah masa 2 minit. Sedikit saja Yang Berhormat, Johor Bahru. Saya memang sangat tertarik dengan poin berkait dengan TVET dan kita tahu ekosistem TVET sebagaimana disahkan oleh laporan Ketua Audit melibatkan fragmentasi antara 7 kementerian. Jadi bawah Pakatan Harapan sebelum ini kita anjurkan dilaksanakan dan diluluskan undang-undang bagi mengawal selia hanya satu saja agensi, kawal akreditasi, bukan membiarkan terlalu banyak fragmentasi. Anak-anak kita pun hilang harapan untuk meneruskan pengajian. Mohon pandangan Yang Berhormat. Saya bersetuju dengan pandangan Permatang PAO. Sebab itu saya sebut di awal tadi, penyelesaian itu sebenarnya mudah. Kita rangkumkan balik kerjasama yang erat, cuma perlu ada political will daripada kementerian-kementerian untuk berbincang dan ada solusinya. Yang mana berkait dengan perkara kedua, iaitu soal pekerjaan. Kita tahu bahawa masalah yang terbesar ketika hari ini adalah soal mismatch. Apa inisiatif Menteri Sumber Manusia ataupun kementerian? Mereka kongsikan kononnya kejayaan My Future Jobs, portal yang membantu anak-anak muda ataupun individu mencari kerja dan digambarkan kejayaan mendapatkan 185,493 individu mendapat pekerjaan. Nampak cantik, tapi sebenarnya agak terpesong dan bagi saya seolah-olah menggambarkan kejayaan palsu. Kerana majikan-majikan yang ingin mendapatkan insentif mengambil pekerja baru ataupun hiring insentif dipaksa menggunakan laman tersebut dan perkara itu dibuat kemudiannya. Kerana data menunjukkan bahawa daripada jumlah tersebut seramai 146,258 individu yang diambil kerja, iaitu hampir 80% sebenarnya tujuannya untuk dapat insentif penjana tadi, 354 juta ringgit. Jadi maklum balas yang kita terima daripada para pengguna, mereka sebenarnya komplain website tersebut tidak membantu, malah bila memohon sesuatu pekerjaan itu tunggu berbulan-bulan tiada respon. Jadi hakikatnya kalau betul kita nak memperbaiki keadaan job matching itu, kita benarkan pemain-pemain industri untuk memainkan peranan yang lebih dan jangan kacau market tersebut hanya atas alasan insentif. Malah insentif yang dilalukan oleh kerajaan itu boleh dikongsikan bersama dengan job matching yang lain seperti di Job Street, di NXO dan sebagainya. Perkara ketiga, soal perjalanan anak muda ini sudah pasti soal rumah. Sementara saya menyambut baik komitmen kerajaan untuk meneruskan usaha membina rumah-rumah mampu milik, saya ingin mengingatkan kerajaan supaya jangan jadikan skim rumah mampu milik sebagai satu skam ataupun penipuan kepada rakyat. Kerana yang akan menjadi mangsa ini adalah keluarga-keluarga muda. Kenapa saya kata skam? Pertama, rumah yang lewat, sakit, terbengkalai ini kebanyakannya terdiri daripada rumah-rumah mampu milik. Yang ini saya mohon Menteri KPKT untuk bekalkan data tersebut. Buktinya, saya telah turun. Kalau kawasan saya sini ada rumah yang dulu sakit, prima terberau. Tidak cukup setakat itu, saya berjumpa dengan para pembeli di Melaka Tengah 2, rumah prima di sana, rumah prima di Port Dickson. Projek ini terbengkalai yang menjadi masalah. Bila berlaku masalah tersebut, para pembeli tiada kuasa untuk mendesak. Dan perkara yang lebih teruk sebenarnya, kerajaan ataupun undang-undang yang ada ketika ini dilihat seperti memihak kepada pemaju. Saya ambil contoh. Ada Akta Langkah-Langkah Sementara ataupun Akta 829 ini bagi mengurangkan kesan COVID yang menyebut apa-apa perjanjian yang dibuat antara pembeli dengan pemaju bagi tempoh Mac dan Ogos itu diberi pengecualian daripada bayaran LED Mac, Ogos tahun lepas. Klausa ini sebenarnya memihak kepada pemaju walaupun
sebagai pembeli mendapat moratorium daripada bank. Tapi pembeli yang rumahnya dah terbengkalai ataupun lewat, mereka satu masih terpaksa bayar bunga. Yang ini Timbalan Menteri Kewangan tahu. Memang terpaksa masih bayar progressive payment. Dan yang kedua, mereka terpaksa membayar rumah sewa yang sepatutnya tidak perlu disewa kalau rumah itu siap sempurna. Masalah yang lebih malang, yang ini saya minta kementerian tengok balik. Dalam akta itu juga dilihat seperti berat sebelah apabila ada section 35/3, yang mana menteri boleh, disebut dalam akta tersebut, menteri boleh, jika menteri berpuas hati bahawa masa tambahan itu diperlukan kepada pemaju, maka ruang pengecualian bayaran LED itu akan diberikan kepada pemaju tanpa perlu berbincang dengan pembeli. Jadi bagi saya, ini menyebabkan kalau tidak diuruskan isu rumah mampu milik, ini bukan kes tahun, 2 tahun, dah 5 tahun. Saya ada jumpa kes yang 10 tahun terpaksa menanggung beban akibat rumahnya terbengkalai. Jadi saya mengusulkan kepada menteri yang baru ini, sebab menteri yang lama mungkin tak boleh pakai, saya harapkan menteri KPKT yang baru ini untuk membuat pindaan kepada Akta Pemajuan Perumahan, Kawalan dan Pelesenan 1966 ataupun HDA, ataupun lebih baik mengemukakan satu akta baru bagi mengawal dan melindungi para pembeli rumah mampu milik. Jadi sebagai penutup, Datuk Yang di-Pertua, saya mengharapkan walaupun isu yang saya bawakan pada hari ini bukan isu sensasi ataupun seksi, tapi saya mengharapkan isu-isu asas seperti rumah, seperti pekerjaan dan juga pendidikan ini kita bagi keutamaan. Kita sebut rancangan Malaysia ke-12, tempoh masa 5 tahun. Ambil peluang ini. Jangan sia-siakan bila dah sign MOU, sibuk pula berpolitik dan sebagainya. Dan saya mengharapkan kepimpinan yang ada pada hari ini meletakkan kepentingan negara melebihi segalanya. Sekian, terima kasih.